Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya-Allah di dalam video ini kita akan melihat beberapa hadis yang boleh digunakan sebagai pendekatan psikologi nabawi terhadap orang Islam. Contoh pertama yang kita akan lihat adalah melalui konsep ibadah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui hadisnya, salat tahajud dapat menghapuskan dosa, mendatangkan ketenangan dan menghindarkan daripada penyakit. Hadis riwayat At-Tirmizi. Menerusi hadis ini, solat malam adalah salah satu cara yang diajarkan oleh agama Islam untuk mencapai ketenangan dan juga mengelakkan dari dijangkiti berbagai penyakit. Nabi mengajar umatnya bahawa dengan ikhlas beribadah kepada Allah, ia dapat merawat penyakit hati dan masalah yang sedang kita hadapi. Ini jelas menunjukkan bahawa apa yang diajarkan oleh Nabi menerusi hadisnya merupakan penyelesaian psikologi yang boleh diambil khususnya kepada umat Islam. Contoh yang kedua pula ada pada konsep tasawuf atau akhlak. Seperti sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu." Rawahu Muslim. Istimewanya umat Islam ini adalah kita diajarkan bersabar untuk memperolehi kebaikan dan ketenangan sepanjang kehidupan. Inilah cara Rasulullah ingin mendidik psikologi umatnya agar tidak mudah melatah apabila diuji dengan masalah. Bila mana manusia berhadapan dengan masalah yang berat, ia bukan sahaja akan memberi kesan kepada fizikal seseorang, tetapi juga mental. Atas sebab itu, penting adanya sifat kesabaran supaya dapat menenangkan diri dan cuba mencari jalan penyelesaian yang terbaik. Contoh yang terakhir adalah berkaitan dengan akidah, di mana Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillaha, wa idza ista'anta fasta'in billah." Rawahu At-Tirmizi. Dari hadis yang disebutkan oleh Rasulullah ini, Nabi mengingatkan umatnya bahawa Allah itu selalu ada untuk mendengar rintihan dan keluhan manusia apabila mereka merasakan bersendirian menghadapi cabaran. Apabila seorang manusia itu betul-betul faham tentang iman dan akidahnya, dia akan beriktikad bahawa Allah lah yang dapat membantu malah menyelesaikan permasalahannya. Tugas seorang hamba adalah meletakkan pengharapannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yakin atas kuasa dan rahmat Allah. Kesimpulannya, ada banyak lagi hadis-hadis lain yang boleh digunakan sebagai salah satu metod psikologi nabawi. Cara Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya adalah secara lemah lembut dalam bentuk nasihat dan tidak ada satu pun yang mengandungi ciri-ciri memaksa. Namun, untuk mendekati mereka yang menghadapi masalah psikologi, perlukan kepada pendekatan lain yang dapat menerapkan nilai-nilai dalam hadis yang telah disebutkan tadi. Inilah yang sedang dilakukan oleh masyarakat Islam zaman sekarang, di mana ilmu psikologi moden itu digabungkan dengan nilai-nilai dalam agama Islam.